Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali di sesi pembincangan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan kita hari ini insya-Allah kita akan sambung di mana kita berhenti pada sesi yang lepas, iaitu kita sedang membincangkan tentang objektif kelima. Kalau lihat di paparannya, objektif kelima iaitu pembahagian kata jamak kepada kata jamak sejahtera lelaki dan kata jamak sejahtera perempuan dan juga kata jamak terpecah. Ini dari segi kefahamannya lah. Ataupun kalau dari segi istilahnya dipanggil jamak mudzakkar salim, jamak muannath salim dan juga jamak taksir. Itu dari istilah lah. Dan kita telah buat sebelum ni bahawa kata jamak terpecah ni, beza dia dengan kata jamak sejahtera ni ialah kalau kata jamak sejahtera ni kita nampak dia punya perkataan yang asal tu. Kalau contoh di sini, kalau talib ni kita nampaklah perkataan asal tu talib. Talib dan ada waw nun. Kita tambah daripada waw nun tu. Tapi kata perkataan yang asal tu talib tu wujud. Dia tidak mengalami perubahan. Tetapi kalau kata jamak terpecah, itu yang kita dah buat sikit sebanyak itu, iaitu perkataan talib ni tidak kelihatan dalam bentuk perkataan tullab. Jadi seolah-olah dia dah terpecah lah daripada perkataan asalnya talib tu, dia terpecah menjadi tullab. Jadi tak nampak perkataan talib tu di sini. Itu dia katakan kata jamak terpecah. Dia terpecah lah daripada perkataan mufrad yang asal tu. Begitu juga kalau alim, kalau kata jamak sejahtera alimun, nampaklah ain lam mim tu alim, dia tambah waw nun je, alimun. Kalau perempuan pula samalah, alim jadi alimat. Jadi ini dikatakan sejahtera, maksudnya tidak terkacau, tidak mengganggu kata bilangan satu tu, mufradnya. Tetapi kalau terpecah daripada alim akan jadi ulama. Dah tak nampak dia alim kat sini. Alim tu mana dia tak ada. Terus jadi ulama. Dia kebanyakan kalau kita buat perbandingan bahasa Inggeris katakan letak S saja dia ke belakangnya. Kalau book, books, nampaklah book tu jadi tak nampak dia hilang tu. Kalau bahasa Melayu lagi mudah. Kalau buku, buku-buku. Jadi tak nampak. Tapi kalau bahasa Arab, kalau alim, seorang yang berilmu, kalau ramai dia boleh bentuk alimun ataupun alimat untuk perempuan, dan dia boleh juga dibentuk dalam bentuk ulama. Jadi itu yang dikatakan kata jamak terpecah. Di objektif kita yang kelima ni, kita nak tahu bahawa kata jamak terbahagi pada tiga kategori lah. Salim, iaitu sejahtera untuk lelaki perempuan, dan juga terpecah untuk lelaki dan perempuan juga, tapi kebanyakan yang lelaki. Baik, kita sambung yang mana kita berhenti, iaitu supaya kita nak nak membincangkan dalam buku ni satu persatu insya-Allah. Jadi kita telah berhenti pada contoh bagi perkataan masyhur. Masyhur maknanya apa? Yang diketahui ataupun yang masyhur lah, yang diketahui. Masyhur boleh juga bermakna yang diketahui ramai. Baik, kalau kata jamak sejahteranya ditambah waw nun, masyhurun, itu sejahtera lah. Kalau perempuannya pula masyhurat, ditambah alif ta. Kalau kata jamak terpecah, wazan dia mafa'il. Nampaklah beza tu. Daripada asalnya masyhur, dia tak jadi masyhurun, tak jadi masyhurat, tapi mafa'il. Di mafa'il kita tahulah. Jadi sekarang ni kita kena tahu kalau masyhur tu apakah dia tiga huruf asal dia, iaitu bahagian fa'in lam. Jadi ini kita dah bincang pada wazan 5 tu, iaitu fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul. Bila kita kata maf'ul, kita tahulah bahawa yang huruf penambahan tu mim dan waw. Jadi itu dikatakan wazan maf'ul. Tapi tinggal yang asalnya yang tiga huruf shin, ha, ra. Jadi shin, ha, ra ni kita gantikan kepada
Fa, ain, lam. Ya, bila kita dah gantikan di tempat-tempat fa, ain, lam tu akan jadilah perkataan baru, iaitu wazan dia mafa'il, dia akan jadi masyahir. Masyahir apa maknanya? Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang masyhur. Jadi itulah kategorinya kata jamak terpecah, iaitu jamak taksir. Dalam bahasa Arab disebut begitu. Kalau yang sejahtera ni nampaklah masyhur tu, masyhur, masyhurun, ataupun perempuan masyhurah, masyhurat. Baik, contoh yang lain adalah maudhu'. Maudhu' iaitu tajuk. Kalau perkataan maudhu' maksud benda yang diletakkan. Wada'a maknanya letak. Tapi maudhu' benda yang diletakkan. Jadi di sini dalam konteks ini dia boleh bermakna tajuk sesuatu. Maudhu'. Dan juga boleh maksud benda yang diletakkan juga mengikut konteks ayat. Kalau kita buat ayat. Tapi sekarang ni kita membahaskan tentang perkataan. Jadi kita tak perlulah, kita tak tahulah makna sebenarnya, tapi di antara maknanya ialah tajuk. Jadi maudhu', dan kalau makna dia tajuk, dia tidak ada lelaki. Maudhu'un tidak ada begitu, kerana kalau maknanya selain daripada tajuk, kemungkinan dia ada maudhu'un, benda-benda ataupun orang lelaki yang diletakkan di satu tempat, contoh. Tapi maudhu' ni boleh dibentuk untuk menunjukkan tajuk-tajuk ni, boleh dibentuk dalam kata jamak sejahtera perempuan. Jadi biasalah digunakan maudhu'at. Maudhu'at maknanya apa? Tajuk-tajuk. Ini ada digunakan dalam bentuk kata jamak sejahtera perempuan. Kata jamak sejahtera perempuan. Dan juga dia boleh digunakan dalam bentuk kata jamak terpecah, iaitu seperti masyahir tadi. Jadi mafa'il, kita letaklah waw, ain, waw, dad, ain di bahagian fa, ain, lam di sini. Jadilah dia perkataan itu mawadhi'. Jadi mawadhi' apa maknanya? Tajuk-tajuk. Tapi dia dibentuk dalam bentuk kata jamak terpecah, jamak taksir, dari segi istilahnya. Yang pentingnya kita faham bahawa satu perkataan tu daripada wazan 5 ni, wazan 5 yang mana? Yang ketiga dan keempat, iaitu fa'il, maf'ul. Jadi dia boleh dibentuk dalam dua kategori kata jamak. Sama ada kata jamak sejahtera, tambah je waw nun untuk lelaki, yang ni, dan tambah juga alif ta untuk perempuan. Dan dia juga boleh dibentuk dalam bentuk kata jamak terpecah mengikut wazan-wazan yang tertentu. Tetapi perkataan lain juga, ni bukan daripada wazan 5 tu. Ada perkataan lain, dia dibentuk, kebiasaannya dia tidak dibentuk dalam bentuk kata jamak sejahtera lelaki atau perempuan, tapi dibentuk terus kepada kata jamak terpecah. Jadi contoh ni beginilah. Kalau qalam maknanya sebatang pen. Kalau nak menunjuk kepada banyak, jadi dia akan dibentuk dalam wazan dia af'al. Jadi qalam sebatang, satu. Kalau af'al beberapa. Jadi af'al kita bentuk dia qaf lam mim. Jadi kita letaklah bahagian 3 huruf ni, qaf lam mim, letak bahagian fa ain lam di sini. Jadi aqlam. Aqlam tu maknanya apa? Beberapa pena, beberapa pen. Ya. Dalam situasi macam mana kata jamak terpecah ni boleh terpakai, Ustaz? Kalau terpakai. Maksudnya sekarang ni dia tak ada dia tak ada situasi. Kita kena tengok kamus. Jadi kamus mengatakan kalau qalam ni nak plural dia macam mana? Maksudnya jamak dia macam mana? Jadi kamus mengatakan aqlam, dia tak boleh buat bentuk lain. Jadi kalau ada bentuk lain tak apalah. Tapi yang kebiasaannya aqlam. Jadi dia tak ada maksud ada tak ada situasi dan sebagainya lah. Tapi kadang-kadang satu perkataan tu dia boleh. Okey, sebagai contoh, saya kerana dah timbul soalan tu, kita lihatlah sebagai contoh saif. Saif makna apa? Pedang. Dia boleh dibentuk dalam bentuk af'al dan juga fu'ul. Jadi ada dua bentuk lah. Jadi maksudnya kita boleh sebut pedang ni, saif, dia boleh dibentuk dalam keadaan af'al. Jadi kalau nak sebut af'al, kita kena mampu untuk meletakkan 3 huruf asal ni kepada wazan af'al ni. Jadi maksudnya kalau af'al ialah asyaf. Jadi tak ada baris pun kita boleh sebut dah ni, kerana kalau kita hafal lah wazan ini. Dan satu lagi bentuknya ialah fu'ul. Iaitu kalau fu'ul kita kena sebut suyuf.
suyuf. Dia ada dua lah. Apa beza di antara ini dengan ni? Itu memang ada perbahasan dia. Walaupun tidak begitu biasa diketengahkan. Tapi yang detailnya kalau af'al ni, wazan af'al menunjukkan bilangan yang banyak tetapi kurang daripada 10. Maksudnya boleh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu lah. 10 atau kurang. Tapi kalau fu'ul, dia menunjukkan bilangan yang banyak, lebih daripada 10. Tapi dia banyak jugalah. Maksudnya plural juga. Kalau sort tu sorts, ada S habis kita lah kan. Tapi bahasa Arab tidak. Dia ada kadang-kadang dia ada menunjukkan makna-makna sampingan sedikit. Tapi yang ketara di sinilah dalam syair Arab biasa disebut ataupun kritikannya. Kalau seorang penyair tu nak membanggakan tentang kabilah dia, kalau disebut asyaf, maksudnya ada kritikan bahawa dia tak sepatutnya sebut asyaf. Sepatutnya disebut suyuf. Kerana suyuf ni ialah pedang-pedang yang lebih daripada 10. Jadi kalau setakat 9 ke 10 pedang, maksudnya kabilah tu tak begitu kuat lah. Pedang ni setakat 9-10 je yang paling banyak. Tapi kalau dalam syair tu dia sepatutnya menyebut suyuf. Maksudnya memang banyaklah pedang tu. Jadi janganlah nak lawan kabilah tu. Garanti kalah. Soalan begitulah ya. Jadi itu kalau situasinya, tidak ada situasi yang khusus. Hanya kita kena lihat makna dalam kamus. Dan kadang-kadang adalah makna seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita sambung. Jadi contoh yang kedua, kalau bait. Bait, kalau kata jamak terpecahnya, dia digunakan dalam wazan fu'ul. Jadi kita kiaskanlah. Fu'ul, jadi kena sebut buyut. Buyut maknanya banyaklah rumah-rumah. Ya. Kemudian kalau buku, kitab, kata jamak dia, kita rujuk pada kamus. Kamus mengatakan kutub. Ini sebutan dia. Pendek dia, tak ada waw di sini. Kutub. Kutub tu makna apa? Ialah buku-buku. Dalam Quran adalah fiha kutubun qayyimah. Kutub. Jadi menunjukkan buku-buku ataupun lembaran-lembaran dan sebagainya. Mengikut konteks ayat tu. Jadi ini nak ceritakan ni bahawa yang kita sedang bincangkan ni ialah wazan 5. Wazan 5 iaitu wazan fa'al yaf'al. Fa'il dengan maf'ul tu, dia boleh nak jamakkan dia. Dipecah seterusnya ialah perkataan maksudnya bilangan satu ataupun banyak. Kemudian banyak ni dia boleh dua kategori. Setelah kita tahu bahawa satu tu boleh lelaki perempuan dan banyak boleh lelaki perempuan, dan ada satu lagi tambahan, kategori yang jamak ni dia tidak semestinya tambah waw nun ataupun alif ta, tetapi dia boleh dibentuk dalam wazan-wazan lain. Jadi itulah kita nak kita nak terangkan ataupun nak diperkenalkan begitu saja ya. Jadi tak ada masalah, kita jumpa saja perkataan nanti kita hafal, kita tahulah kenapa pula qalam bentuk dia aklam. Jadi itulah bagaimana disebut oleh Arab begitulah kita hafalnya. Baik, jadi dalam kesimpulannya daripada contoh-contoh di atas kita dapati bahawa satu perkataan kata nama boleh mempunyai lebih daripada satu bentuk kata jamak. Itu tadilah kita dah bincang ya. Kata nama boleh wazan dia fa'il maf'ul. Dan kadang-kadang perkataan lain juga yang tak ada wazan fa'il maf'ul, perkataan seperti kerusi ke ataupun buku, meja dan sebagainya, boleh dibentuk dalam bentuk kata jamak dan lebih daripada satu. Kadang-kadang ada dua bentuk, kadang lebih daripada satu. Kadang-kadang biasa digunakan satu saja. Itu kita rujuk pada kamus lah, tak perlu kita nak menghafal. Ya. Baik, saya rasa kita selesai nak bincangkan kerana kita sekarang ini sedang bincangkan pecahan daripada wazan 5 tu. Yang kita dah bincang ataupun kita dah buat sebelum ni, yang tu kata kerja, fa'al tu kita dah bincang detail ya. Fa'al menunjukkan kepada perempuan, lelaki, bilangan satu atau ramai, dan pihak saya bercakap, yang kamu lawan cakap dan pihak dia. Itu kata kerja, dia pecahan dia banyak sangat tu. Tetapi bila kita masuk kata nama, fa'il dengan maf'ul, dia pecahan dia tak begitu banyak kerana dia membezakan antara lelaki, perempuan dan juga bilangan satu atau ramai. Di sini saya bilangan 2 tu saya KIB dulu ya, kerana saya rasa madailah kita kuasai bilangan 1 dan banyak dulu sebelum kita nak masuk bilangan 2 tu. Ada bilangan 2 dia, tapi saya rasa kemudianlah insya-Allah. Jadi itu ialah wazan 5 untuk nanti ya, wazan 5 dan pecahannya. Ya, kalau kita lihat kalau saya letak di paparan ya, ini wazan 5 kita ni. Ini pelajaran mu 4 ya. Yang kita nak masuk pelajaran mu 5, mu 6 ni tadi.
Yang pelajaran nombor 5 tu kita dah bincangkan pecahan dia ni. Jadi sekarang kita nak tahu lah kita di mana sekarang kita study ni. Kita belajar ni di mana. Iaitu pertama ni kita nak belajar pembentukan perkataan. Pembentukan perkataan nak melalui wazan. Wazan ni banyak sangat tetapi yang asasnya wazan 5. Jadi tiap-tiap wazan 5 ni kita dah bincangkan. Yang pertama fa'al dah bincang dah. Dengan detail. Fa'al ni kita kalau kita ingat semula dia boleh jadi fa'al, boleh jadi fa'il, boleh jadi fa'ul. Dan dia pecah lagi 10 tu. Kalau fa'al ada 10, fa'il ada 10, fa'ul ada 10, dah 30 dah. Yaf'al pun begitu. Boleh jadi yaf'al, yaf'il, yaf'ul. Dan tiap-tiap yaf'al tu boleh pecah 10. Yaf'il boleh pecah 10 dan yaf'ul boleh pecah 10. Menunjukkan kepada bilangan, menunjukkan kepada pihak, menunjukkan kepada jantina. Dah ada 30, campur 30 dan 60 dah wazan ni. Kemudian yang yaf'al ni ditambah lagi. Untuk 4 lagi iaitu menyuruh. Dia tambah 4 lagi, menyuruh kena berdasar pada yaf'al. Kalau yaf'al, if'al. Jadi ini semua ulangan seberingkas. Kita boleh rujuk balik pada rakaman sebelum ni. Kemudian kita kena nak suruh tu boleh kata if'al. Kemudian nak melarang la taf'al. Atau boleh kata if'il, la taf'il. Atau boleh kata uf'ul, la taf'ul. Ada pecah banyak dah. Jadi ini kita selesai ni. Hanya kita perlu mantapkan lagi dia sama ada melalui hafalan, begitu saja. Ataupun kita jumpa teks yang tertentu yang kita tengok aplikasi dia. Jadi sekarang ni kita dah masuk 2 ni. Selesai dah. Kita dah selesai yang kata kerja ni. Kita pun dah selesai kata nama yang 2 ni. Jadi fa'il ni pecahan dia tak banyak. 4 aja. Laki perempuan bilangan 1 dan banyak. Dan bilangan banyak tadi pecah sikit lagi. Ada kata jamak terpecah. Begitu juga maf'ul. Pecah 4 pada asalnya. Laki, perempuan, maf'ul, maf'ulah. Kemudian kalau ramai, maf'ulun. Kalau ramai, maf'ulat. Dan juga tambah dan satu lagi wazan yang dikatakan kata jamak terpecah. Yang tak perlu kita hafal kerana dia banyak. Mengikut kamus lah. Jadi ini kita dah selesai yang 4 wazan ni. Sebagai asas. Saya tak boleh nak stresskan pentingnya ni kerana lepas ni apabila kita masuk dalam kumpulan kata kerja kedua, ketiga sampai ke 10 nanti kita akan ulang benda yang sama. Tapi dia bentuk kumpulan kata kerja yang kedua, ketiga tu dia ada perbahasan lain sikit. Tapi benda ni inilah sama yang kita ulang ni akan jadi 10, ni pun jadi 10 dan sebagainya lah. Hanya kita tinggal satu lagi ni iaitu kata terbitan. Ini yang kita nak buat. InsyaAllah kita nak cuba selesaikan hari ni lah. Kata terbitan sebelum kita buat latihan. Jadi kita kembali pada kita punya nota kita. Iaitu muka surat 72. Baik, objektif ke-6. Tajuknya, kepelbagaian wazan untuk menunjukkan makna kata terbitan. Jadi kata terbitan ni yang asalnya ialah fi'il. Tapi sebenarnya banyak lagi. Kata terbitan tak ada kita nak hafal, kita hanya perlu melihat kamus dan mengetahui bagaimana bentuk dia. Jadi kalau dalam baiklah kita pergi ke muka surat, kalau yang ada buku boleh buka muka surat 220. Banyak disenaraikan situ kata terbitan, tak apalah nanti kemudian kita boleh lihat Hanya perbahasan dia begini. Tidak seperti wazan-wazan lain sebelum ini. Wazan kata terbitan mempunyai lebih daripada satu bentuk. Wazan yang digunakan untuk menunjukkan makna kata terbitan bagi suatu kata kerja ditentukan dengan merujuk kepada kamus. Itu sajalah, tak ada cara lain. Tengok kamus. Kamus mengatakan bagaimana kata terbitan sesuatu perbuatan tu. Ini sebagai contoh je. Sekarang ni yang pertamanya fi'il. Wazan kata terbitan fi'il. Fi'il tu sebenarnya kalau fa'al ni maknanya telah buat. Jadi kalau fi'il tu perbuatan. Ini kata terbitan dia ni lah. Kerana digunakan fa'il lam tu dan fa'il lam tu sendiri ada makna. Iaitu telah buat. Fa'al telah buat, yaf'al sedang buat. Fa'il pelaku, pembuat dan maf'ul yang kena buat. Dan juga fi'il kata terbitan dia perbuatan. Di samping fa'al ini digunakan untuk, dia ada makna sendiri, dia digunakan untuk menjadikan wazan. Menggunakan 3 huruf ni. Fa'il lam menjadikan dia wazan untuk dirujuk dalam pembentukan perkataan. Jadi ini yang pertama lah. Kata terbitan fi'il. Iaitu daripada fa'al jadi fi'il. Tetapi ada wazan lain fi'alah. Fi'alah digunakan untuk siapa? Ada perkataan tertentu, kata kerja tertentu digunakan fi'alah. Nak tahu? Rujuk pada kamus. Jadi sekarang ni yang ada ialah katab. Katab maknanya telah tulis. Kalau penulisan dia akan dibentuk dalam wazan fi'alah.
Jadi kita tengoklah 3 huruf ni kena biasa kan. 3 huruf ni gantikan fa, ain, lam. Jadi kena nampak gambaran sikit, khayal sikit, baru kita letak fa, ain, lam ni jadi kaf, ta, ba. Jadi bentuknya fi'alah, kitabah. Ini kemahiran yang perlu ada. Jadi kita dah tahu wazannya fi'alah. Kita gantikan fa, ain, lam tu dengan kaf, ta, ba. Jadilah dia kitabah. Kitabah makna apa? Penulisan. Kerana kata kerja telah berlaku, katab maknanya telah menulis. Yang kita tahu telah menulis itu seorang lelaki. Kalau perempuan lain, katabat. Kalau kamu seorang lelaki lain, katabta. Kalau perempuan, katabti dan sebagainya lah yang telah kita bincang sebelum ni. Ini sekarang nak bincangkan kata terbitan. Seterusnya fi'alah juga digunakan untuk menunjuk kata terbitan, membentuk kata terbitan daripada kata kerja baca, telah baca. Jadi pembacaan nak sebut macam mana? Wazan dia fi'alah. Jadi 3 huruf ni ganti kata 4 fa, ain, lam. Jadi ada qira'ah. Qira'ah bermakna pembacaan ataupun bacaan. Begitu juga fi'alah digunakan untuk menunjuk kepada kata terbitan daripada kata kerja abad, telah menyembah, telah beribadat. Di kata terbitan dia ialah fi'alah, wazan dia iaitu ibadah. Jadi kita tahulah kitabah, qira'ah, ibadah, sama dia punya wazan. Jadi kalau kita dah hafal satu perkataan ni, insya-Allah kita jumpa perkataan nanti kita kiaskan sedikit dia, kita dah nampak dah kenapa dia bentuk begitu. Baik, seterusnya. Wazan kata terbitan ni fa'al. Fa'al. Lam ni tak disebut lah. Tak disebut fa'lun ataupun fa'lan ataupun fa'lin. Kerana dia bukan ayat lagi. Jadi nak melatih sebutan tu fa'al. Begitu saja. Lam tu jangan disambung sebutannya. Fa'lam tapi jangan sebut lam. Fa'al. Macam tu nak latih sebutannya. Fa'al. Dia kena latih ni. Kerana style Arab sebut macam tu. Dia kena bahasa Arab, dia kita kena ikut cara Arab. Dia sebutan begitu. Fa'al. Jadi kalau fathah telah buka, pembukaan ataupun proses membuka tu disebut bagaimana? Ini wazan dia. Jadi disebut fath. Fath. Macam tu. Fath. Jadi kalau dalam Quran tu, idza jaa nasrullahi wal fath. Kan sebutan tu fath. Itu maksudnya pembukaan di antara maknanya, atau boleh memberi makna kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan daripada Allah. Itu dia punya contoh daripada Quran. Begitu juga fa'al ini digunakan untuk nasar. Nasar maknanya apa? Telah tolong. Jadi kalau pertolongan, nasr. Idza jaa nasrullah. Jadi oleh kerana dalam ayat dibariskan pada depan nasru. Kerana dia pelaku bagi perbuatan datang. Bila datang, apa yang datang tu? Kemenangan. Jadi oleh kerana dia yang datang, baris akhirnya, baris depan kalau dia di dalam ayat. Tengok ayat lah macam mana. Tapi kalau bukan ayat, kita kena latih sebutan nasr. Nasra. Itu asal dia. Tapi jangan sebut ra tu. Potong dia. Jadi nasr. Ada ra bergegar tu sikit. Jadi apa makna nasr? Iaitu pertolongan. Dan dia ialah kata terbitan. Begitu juga fa'al dengan sabar. Sabar telah sabar. Kesabaran ialah sabr. Sabr. Begitulah cara sebutannya. Iaitu maknanya kesabaran. Dan ada lagi kategori lain. Banyak kalau kita lihat muka surat 220 tu yang banyaklah bentuk kata terbitan ni. Yang kita tunjukkan sekarang ni iaitu yang biasa saja. Biasa digunakan. Iaitu fa'al panjang. Fa'al untuk membentuk kata terbitan bagi kata kerja telah pergi. Zahab. Zahab telah pergi. Kalau sedang pergi, yadhab. Kalau orang yang pergi, zahib. Kalau benda yang dipergikan, yang dinyahkan, madhub. Dan kalau pemergian, bentuk dia fa'al. Fa'al sebutan dia ialah zahab. Panjang. Ini kena panjang sebutan. Kerana kalau pendek, kalau sebut zahab saja, makna dah berubah. Zahab. Kalau sebut zahab saja, di samping maknanya telah pergi, dia boleh juga bermakna emas. Emas. Emas disebut zahab. Kalau zahab, bukan emas. Itu cara Arab sebutlah. Dia kena ambil kira paling pendek ni. Kerana dia main peranan untuk mengubah makna. Kalau zahab, pemergian. Kalau zahab, emas. Ataupun kata kerja telah berlaku, telah pergi. Tengoklah konteks ayat bagaimana dia digunakan. Baik, itu ialah contoh bagi kata terbitan dengan wazan-wazan
yang pelbagai. Contoh lain ada lagi bawah ni. Fa'al juga. Kalau lihat di muka surat 73 tu, fa'al digunakan untuk membentuk kata terbitan iaitu sabat. Sabat maknanya telah berpendirian teguh. Sabat. Tidak bergegar, tidak beranjak. Jadi kalau keteguhan, ketidakberanjakan, kita sebut sabat. Sabat, panjang sebutan kerana dia fa'al wazan dia. Ain tu ada alif lepasnya. Dia sabat, keteguhan, kemantapan sesuatu. Tengok ayat mana yang sesuai nanti. Kemudian ada wazan maf'ilah. Bukan yaf'al, bukannya fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Tetapi ada wazan maf'ilah. Maf'ilah digunakan untuk menunjukkan kepada makna kata terbitan bagi kata kerja telah mengampuni. Ghafar. Jadi ghafar, yaghfir, ghafir, maghfur, maghfirah. Ini kata terbitan dia. Wazan 5 tu. Baik, ada lagi maf'ilah iaitu araf. Araf tahu maknanya, telah tahu. Jadi araf, ya'rif, arif, ma'ruf, ma'rifah. Iaitu pengetahuan. Ma'rifah lah kita sebutnya, pengetahuan tu. Kemudian wazan fu'ul. Digunakan untuk sajad. Sajad mana telah sujud. Sajad, yasjud, sajid. Masjud, sujud. Ini kata terbitannya. Kemudian ada lagi raka'. Raka' maknanya telah rukuk. Jadi wazan kata terbitan dia ialah fu'ul, iaitu ruku'. Jadi kita kena boleh sebut wazan 5 ni. Boleh sebut raka', yarka', raki', marku', ruku'. Itulah kemahiran yang harus kita kuasai. Sebut satu kata kerja, kita boleh sebut 5-5-nya. Ini memang penting ni. Ini jadual sifir ni untuk pelajaran ilmu sarf. Kalau nak belajar matematik tak tahu sifir 1 sampai 12, itu ada masalah tu kena belajar balik, kena hafal balik. Bahasa Arab pun begitu. Kalau nak belajar bahasa Arab, kerana bahasa Arab tak berbaris. Jadi kalau nak belajar bahasa Arab, wazan 5 yang asas dulu ni kita tak boleh sebut. Yang 5 tu itu ada masalah. Maksudnya kita tahu, kita boleh nilai diri kita lah. Adakah kita telah menguasai yang sepatutnya ataupun tidak. Jadi kena adalah usaha untuk menguasai sebenarnya wazan-wazan ni supaya yang teks yang tak berbaris nanti kita boleh baca dengan selesa. Jadi contoh yang lain untuk wazan fu'ul, kata terbitan, iaitu untuk kata kerja duduk. Jalas telah duduk. Yajlis sedang duduk. Jalis orang yang duduk. Majlus benda yang kena duduk. Kapet ke, kerusi ke, tak kisahlah. Kemudian duduk itu, proses duduk itu disebut julus. Bukan kedudukan, ini lain sikit. Kedudukan adalah status. Tapi julus maknanya duduk, proses dia duduk tu ataupun bentuk dia duduk dan sebagainya. Tapi tak ada kaitan dengan kedudukan. Jadi ini sebagai contoh. Jadi contoh kita buat sini yang kita dah lalui iaitu bentuk-bentuk kata kerja, kata nama terbitan. Wazan kata terbitan ni banyak. Yang sempat kita senaraikan ni lah. Dan nak tahu detail lagi bolehlah lihat kepada muka surat 220 tu dan disenaraikan, yang sempat disenaraikan bentuk-bentuk wazan untuk menunjukkan kata terbitan. Baik. Kemudian perbincangan kesimpulannya lah, oleh kerana wazan kata terbitan suatu kata kerja ditetapkan oleh kamus, biasanya pelajar tidak menghafal wazan itu. Kita tak perlu hafal lah fu'ul ke, mafi'ilah, mafa'alah ke, fa'al. Tak perlu hafal. Tetapi menghafalnya bila menemuinya. Bila kita jumpa satu perkataan tu dan itu ialah kata terbitan, yang penting kita tahu itu ialah kata terbitan dan maknanya, kita hafal lah masa kita jumpa tu. Tak perlu nak hafal yang dalam muka surat 220 tu yang panjang tu, lebih daripada 30 saya rasa tak perlu nak hafal. Tapi kita kena faham lah bahawa itu ialah kata terbitan dan bentuk wazannya banyak. Baik. Apabila dah tahu kata terbitan tu, bagaimana pula kata terbitan ni dibentuk dalam bentuk bilangan banyak. Kena objektif nombor 7 lah yang terakhir ni. Jadi bentuk bilangan banyak ni dia tidak, sekarang ni kata terbitan tak membezakan. Dia tak ada kata terbitan lelaki, perempuan tak ada. Dia terus satu ataupun banyak. Kalau asal kata terbitan tu perempuan, perempuan lah dia. Macam ni maghfirah, ma'rifah. Kalau asal dia lelaki, seperti ruku', sujud, dia begitulah. Dia tak ada nak jadikan dia sujud tu lelaki, kemudian jadikan perempuan sujudah, tak ada begitu. Tapi kalau fa'il dengan maf'ul tadi boleh. Jadi kata terbitan ni lagi kurang dia punya perbincangan dari segi pembentukan wazan-wazan daripada kata terbitannya. Jadi itu dua je. Ada satu ataupun banyak. Jadi lebih mudah lagi lah dibandingkan dengan kata kerja yang telah kita buat sebelum ni.
Lagi banyak tu. Jadi sekarang dah mudah sikit. Jadi hanya perlu ulang kaji dan mantapkan lagi, faham konsep dia dan kita boleh menguasainya dengan mantap insya-Allah. Di objektif terakhir ni dalam pelajaran yang ke-6 ni ialah bagaimana kita nak bentuk kata terbitan untuk menunjukkan bilangan banyak. Baik, bersesuaian dengan makna suatu kata terbitan, kadang-kadang ia boleh dibentuk untuk menunjukkan bilangan banyak dan kadang-kadang ia tidak boleh dibentuk dalam bentuk kata jamak. Itu ada pengecualian, kadang-kadang okey, kadang tak boleh. Jadi tak apalah. Kita ikut sajalah, yang mana boleh bolehlah, tak boleh taklah. Jadi wazan yang digunakan untuk menunjukkan kepada bilangan kata terbitan yang banyak, kebiasaan adalah wazan kata jamak sejahtera perempuan dan kata jamak terpecah. Itu kebiasaan. Tapi memang itulah selalu jumpa. Jadi kita nak lihat bagaimanakah contoh-contohnya. Jadi contoh yang pertama, fi'il. Fi'il maknanya apa? Perbuatan. Jadi kalau banyak perbuatan-perbuatan, digunakan wazan af'al, iaitu af'al itu beberapa perbuatan ataupun banyaklah perbuatan. Baik, kalau penulisan kitabah. Kalau penulisan dia gunakan kata jamak sejahtera terpecah. Perempuan, kata jamak sejahtera perempuan. Bukan kata jamak saja terpecah, kata jamak sejahtera perempuan. Jadi kitabah, satu penulisan. Kalau beberapa penulisan, kitabat. Begitu juga dengan qiraah. Qiraah, satu pembacaan. Kalau banyak, qiraat. Itu yang kata qiraat. Qiraat Quran kan banyak qiraat. Itu yang Melayu disebut pendek dia qiraat. Tapi sebenarnya kena sebut qiraat panjang. Itu yang qiraat tu bacaan yang pelbagai-bagai, banyak bacaan. Kalau ibadah, satu. Kalau banyak, ibadat. Terjemah dia begitulah. Ini untuk kata terbitan. Kerana dia tidak ubah. Kitabah, kalau dibuang ta marbutah tu, dia tidak makna penulisan dah. Dia akan makna buku. Dah lain lah. Kalau kitab je maknanya buku, bukannya penulisan. Jadi dia tidak ada lagi perempuan. Kalau dia penulisan itu perempuan, perempuanlah dia. Dari segi kategori jantina bagi suatu perkataan. Baik, lagi contoh lain, doa. Doa, satu. Kalau banyak diguna wazan af'ilah. Af'ilah. Iaitu ad'iyah. Kita kena tengoklah. Ini pun ada perbahasan kemudian nanti. Iaitu kalau ada dalam satu perkataan asal tu, kalau ada hamzah dan sebagainya, kemungkinan besar dia diubah daripada huruf yang lemah. Di sini asalnya ialah ya. Ataupun wow. Kadang-kadang tengoklah perkataan itu perbahasan dalam kamus. Jadi di sini kalau jamak digunakan ad'iyah, iaitu doa-doa. Kalau untung, ribh. Kalau keuntungan yang banyak, arbah. Jadi rasanya tak ada masalah. Kita tengok wazan dia, kita cuba latih untuk membentuk dalam wazan tertentu. Kalau riwayah, penceritaan ataupun novel, kadang-kadang digunakan makna novel. Jadi kalau plural dia, jamak dia riwayat. Beberapa penceritaan, beberapa cerita. Kemudian zikr. Zikr maknanya sebutan. Kalau banyak, azkar, af'al wazan dia. Kalau hadas, hadas maknanya peristiwa ataupun sesuatu yang berlaku. Kalau peristiwa-peristiwa, ahdath. Jadi ahdath memang digunakan dalam berita. Kalau berita lah, peristiwa-peristiwa semasa katakan. Jadi digunakan perkataan ahdath al-mu'asirah. Ahdath mu'asirah dan sebagainya lah. Tengok berita yang tertentu lah. Baik, kesusahan, sa'ab. Kalau kesusahan dipanggil si'ab. Fi'al wazan dia. Dan kalau kejayaan, najah, dia gunakan kata jamak sejahtera perempuan. Najahat, iaitu kejayaan-kejayaan. Jadi ini sebagai contoh je dan kita dah didedahkan ni. InsyaAllah mudah-mudahan dia mantap dan kita boleh hafal apabila kita jumpa satu perkataan tu. Jadi dengan ni, kita akan masuk pelajaran ataupun latihan. Tapi kita nak simpulkan sikit lah. Dan masa kita lebih kurang 1 minit lagi. Kita nak simpulkan bahawa yang kita dah buat ni, kita dah selesai sebenarnya membuat perbincangan wazan 5 ni. Jadi dengan habisnya pelajaran 6 ni, kita dah selesai sebenarnya membincangkan wazan 5 dan pecahan-pecahannya. Kerana wazan dalam bahasa Arab ni banyak. Lebih daripada 1000. Tapi pokoknya, yang asasnya, yang kita kena kuasai untuk menguasai yang lain tu ialah 5 ni. Fa'al dah tahu pecahan dia. Yaf'al pun dah nampak pecahan dia. Fa'il pun dah nampak pecahan dia. Maf'ul pun sudah nampak.
Dan fi'il pun kita dah nampak dah. Jadi kita kena ulang balik dan kena mantapkan. Jadi kalau ada yang rasa kurang jelas tu sila catatkan dan kita boleh bincang semula lah pada sesi-sesi akan datang ataupun sesi selepas ni ya. Jadi kita begini, dengan ni saya rasa selesai kita pelajaran yang ke-6 ni, dan insyaAllah kita sambunglah pelajaran ke-7 ataupun kita buat latihan dulu, kemudian kita masuk kepada pelajaran ke-7 insyaAllah. Jadi masa kurang 9 minit ni, jadi saya rasa kita berhenti di sini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila ke sesi kedua insyaAllah.